Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Kita ni dah senja. Jadi senja ni kita buat satu tajuk lagi tuan-tuan yang mulia, berkenaan dengan hikmah. Ini ada kaitan dengan seorang Maulana dari India, Maulana Ashraf Ali Thanwi. Dia digelar sebagai Hakimul Ummat. Zaman dulu waktu baru-baru naik kerajaan Saud ni, maka fahaman mereka ialah meratakan kubur. Maka mereka pun nak hancurkan kubur Nabi ni. Tapi raja pada waktu tu kata tahan nanti dulu. Pergi tanya ulama ahli hadis, orang yang pandai dari segi hadis ni. Lalu mereka pun pergilah ke negeri India. Kerana India ni terkenal dengan pusat-pusat pengajian, diuban dan lain-lain. Kemudian bila sampai di situ, mereka pun bertemu dengan Maulana Ashraf Ali Thanwi ni. Dan ulama-ulama telah berhimpun beratus-ratus orang. Lalu mereka pun keluarkan hujah bahawasanya Nabi menyuruh ratakan kubur. Lalu kubur Nabi ni ada rumah di situ. Dan mereka nak musnah lah, nak rata sama paras dengan bumi. Paling tinggi pun 1 jengkal saja. Lalu kata dengan Maulana, betul, kalau tidak boleh buat binaan di atas kubur. Lalu pun orang pun menangis lah, sedih. Sedih sebab akan menghadapi kerosakan pada rumah Siti Aisyah. Dan juga akan berlaku kemusnahan. Lalu dalam keadaan demikian, kata dengan Maulana, sekiranya bangunan rumah binaan itu dibuat selepas ada kubur. Tetapi bangunan tadi ada sebelum kubur. Maksudnya rumah dulu baru kubur. Tak boleh buatnya, buat kubur, lepas tu buat binaan. Sekarang ni binaan dah ada. Rumah tu dah ada. Nabi yang ditanam di situ. Jadi tak boleh musnahkan, tak boleh hancurkan rumah tu. Pasal rumah ada dulu, bukan kubur dulu. Bukan kubur Nabi dulu, tapi rumah Nabi dulu. Lalu selamatlah kubur Nabi tu sampai sekarang tidak dihancurkan binaan tu. Dengan peristiwa ini, orang pun panggil Maulana Ashraf Ali Thanwi ini sebagai Hakimul Ummah. Orang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah seperti tadi. Lalu dia ni dengan seorang lagi ulama, nama dia Maulana Manzur Nomani. Dia pun tanya Maulana. Dia kata, apa itu hikmah? Hikmah tu apa? Lalu kata dengan Maulana Manzur, hikmah tu ialah bercakap benar pada waktu yang benar. Bercakap benar pada waktu yang benar. Lalu kata dengan Maulana Ashraf, betul. Tapi yang paling betul hikmah ialah tidak bercakap benar pada waktu yang tidak benar. Tidak royak benda-benar. Pasal apa? Pasal istiqdah. Persediaan orang tu belum lagi dapat terima kebenaran. Dia akan nyata. Tapi kalau dia dah terima, baru boleh. Lalu dia pun terangkan sebagai contoh pengharaman arak. Arak ni sejak zaman dulu haram dah. Tak ada agama yang menghalalkan arak. Ada kan Bani Israel, dia minum arak, lepas tu dia berzina, lepas tu dia bunuh anak. Maka Nabi kata arak ni ibu segala maksiat. Dengan sebab minum arak ni, maka macam-macam dia akan berlaku maksiat. Jadi dia cerita arak yang diharamkan ni, perangkat pertamanya dibenarkan, diharuskan. Diharuskan ni artinya orang nak minum dibenarkan. Iaitu pada waktu ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan arak ni, iaitu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dirikan solat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu faham perkataan yang kamu ucap. Ayat Quran itu kamu faham sebut apa. Ini berikutan dengan sahabat Nabi yang menjadi imam
setelah dia minum arak. Lalu dia baca kuliah tu tukar. Maka arti dia, wahai orang kafir, aku sembah Tuhan yang kamu sembah dan mu sembah Tuhan yang aku sembah. Sedangkan ayat Quran kata, aku tidak sembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu tidak sembah Allah Tuhan yang aku sembah. Jadi turun ayat Quran larang kalau mu minum arak, mu janganlah dirikan solat. Takut apa? Takut tertukar ayat Quran haram. Tapi ayat ini belum lagi berkata tak boleh minum arak. Kemudian berlakulah satu lagi peristiwa sehingga mereka ni tanya Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kamu Muhammad berkenaan dengan hukum judi dan minum arak. Minum arak dan judi ni lagu mana? Boleh ke? Tak boleh ke? Qul fihi ma ismun kabir. Katakan keduanya ada keburukan yang banyak. Wa manafi'un linnas, ada manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi keburukan keduanya lebih daripada kebaikan. Maka orang yang beriman, maka mereka telah kata bahawasanya toleh ni arak ni. Pasal apa? Banyak buruk daripada baik. Oleh kerana banyak buruk daripada baik, maka kita tinggalkan. Tapi ada lagi orang yang masih mengekalkan minum arak. Pasal tidak jelas halal haram dia. Tidak ada kita kata ni putih hitam lah. Tidak ada putih hitam. Lalu turun ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, merenung nasi, semua itu adalah najis. Dalam permainan kotor daripada mana-mana syaitan. Maka mungkin kena hindarkan, jauhi. Jangan buat benda tu. Jadi ayat ni kerak putus. Bahasanya arak, judi, merenung nasi, semua ni adalah pekerjaan syaitan haram. Maka Allah Ta'ala tidak lagi royak, mari royak haram. Pasal apa? Pasal masyarakat masa tu masih lagi rindu, suka kepada arak. Tapi bila masyarakat ni sudah cenderung hati, rasa benci dia ke arak, situ gocoh, sini gocoh, situ bergaduh, sini bergaduh dengan sebab minum arak, maka ramai ada rasa tak sedap ni minum arak ni, maka orang dah bersedia kepada pengharaman arak. Maka turun ayat. Bila turun ayat ni, maka banjir Madinah tu kerana tong-tong arak yang dipecahkan oleh penduduk-penduduk Madinah. Inilah nak cerita bagaimana yang dikatakan hikmah itu ialah tidak royak benda yang benar pada waktu yang tidak benar. Tidak royak walaupun benda itu betul, tapi waktu itu tak betul, orang tak boleh terima. Itulah yang dikatakan hikmah mengikut Maulana Ashraf Ali Tanwi. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.